Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Hazim. Okey, di dalam matematik tingkatan 1 KSSM baharu. Okey. Jadi jom kita teruskan dengan bab kita iaitu bab 1 nombor nisbah dan subtopik yang seterusnya. Alright. By the way, cikgu nak cakap subtopik ini tak termasuk di dalam buku teks. Okey, cikgu tak ikut pun kata ini subtopik yang seterusnya, tak. Tetapi cikgu ikut kepada pemahaman yang mana yang lebih penting. Alright, jadi yang seterusnya adik-adik kena faham dengan perkataan integer. Bukan integer. Okey, memanglah ejaannya ada G di sini. Alright, tetapi bukan integer. Tak pelik kalau adik-adik cakap nak bincang dengan kawan-kawan, ni integer ni apa quite pelik kita sebut sebagai integer. Sebab apa? Dalam bahasa Inggeris lah. Apakah itu integer? Integer ni bermaksudnya nombor bulat. Nombor bulat dari nombor negatif hingga nombor positif termasuk kosong. Alright. Adik-adik, cikgu rasa adik-adik faham yang mana nombor bulat dan nombor bukan bulat. Kalau nombor bulat antaranya negatif 3, okay, negatif 2, ini nombor bulat lah. Alright. Dan ini pun termasuk dalam integer. Tetapi kalau negatif 3.2, ini bukan integer. Kalau negatif 1/2, ini bukan integer. Kosong, ya, integer. Ini pun integer. Ini pun integer. 5 integer. 5.2 bukan integer. 3/8 bukan integer. 10 integer. Ini antara yang adik-adik kena faham. Yang mana satu integer dan mana satu bukan integer. Dan integer hanyalah nombor bulat sahaja. Dia tak boleh nombor yang lain lah. Kalau pecahan dan perpuluhan tak diterima. Dan dia mestilah daripada negatif hingga positif dan termasuk kosong. Termasuk. Okey, termasuk sifar. Jadi kita tengok perbezaan saiz integer macam yang cikgu cakap tadi. Alright. Okey, ini pengenalan. Adik-adik akan belajar ni dalam bab lain, tapi ini pengenalan. Kalau adik-adik nampak simbol arrow di sini ke kanan, arrow, alright, ke kanan bermaksud lebih besar. Okey, lebih besar daripadalah, dan kalau ke kiri bermaksud lebih kecil. Lebih kecil daripada. Alright. Sebagai contoh, kalau kita nak comparekan negatif 28, negatif 20 dengan negatif 28. Yang manakah yang lebih besar? Macam cikgu cakap tadi, kalau negatif semakin hampir kepada kosong semakin besar. Jadi kita tahu negatif 20 selagi hampir daripada kosong daripada negatif 8, jadi negatif 20 lebih besar daripada negatif 28. Sama juga kalau nombor positif senanglah. 5 dengan 50. Alright, ataupun 50 dengan 5. So senang sajalah kita tahu di sini 50 lebih besar. Okey, cikgu yang risaunya apabila kita bermain dengan negatif di sini. Alright, jom kita tengok kalau nombor yang lebih kecil di sini, yang manakah yang lebih kecil? Sebagai contoh, negatif 5. Oops. Sekejap Alright. Kalau cikgu tulis di sini negatif 5 dengan 5. Yang manakah yang lebih kecil dan yang manakah yang lebih besar? So, kalau di sini kita comparekan negatif dan positif, yang mana yang lebih kecil, yang mana yang semakin ke kiri? Semakin ke kiri lebih kecil, jadi kita tahu inilah lebih kecil daripada 5. Ataupun di sini cikgu comparekan negatif 50 ataupun negatif 501 dengan negatif 468. Alright, yang mana yang lebih kecil? Ingat, semakin dia ke kiri, semakin jauh dengan kosong, semakin kecil. Jadi kita tahu negatif 501 lagi jauh ke kiri berbanding negatif 468. Ini pemahaman perbezaan saiz integer. Jadi adik-adik kena faham yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil. Ingat line number. Yang mana yang lebih dekat dengan kosong. Alright. Itu adalah tips yang cikgu boleh bagi. Alright. Dan untuk pemahaman yang seterusnya, adik-adik kena faham tertib menaik dan tertib menurun lah. Okay? Sebab apa? Akan banyak soalan-soalan yang bertanyakan tentang adik-adik susunkan tertib menaik dan tertib menurun. Cikgu tak rasa tertib menaik dan tertib menurun adik-adik tak faham. Cikgu rasa adik faham daripada darjah 5 dan 6 lagi. Tetapi apakah caranya apabila dia beri bersama dengan nombor negatif? Sebagai contoh cikgu bagi di sini, cikgu bagi random saja cikgu bagi random saja. Negatif 5, kemudian 19, kemudian negatif 1, 0, 1 and then 20,
kemudian negatif 15. Macam mana kita nak susun? Kalau tertib menaik, ingat mula daripada yang paling kecil. Yang manakah yang paling kecil? Tentunya yang paling kecil, yang paling jauh dengan kosong, iaitu negatif 15. Jadi iaitu negatif 15, kita susunkan dahulu negatif 15. Okey, dah settle. Yang mana lagi nombor-nombor negatif? Okey, ini nombor negatif. Negatif 5 dengan negatif 1. Mana lagi yang paling kecil? Negatif 5 ke negatif 1? Negatif 5. Sebab apa? Dia lagi jauh. Alright. Kemudian negatif 1. Dan yang seterusnya kosong. Dan nombor positif mudah sajalah. Cikgu tak rasa adik-adik tak faham. Cikgu yakin adik-adik senang saja kalau nombor positif. Itu kosong, kemudian 1, 19 dan 20. Ini adalah tertib menaik. Okey, tertib menaik iaitu tertib menaik daripada kecil ke besar. Tetapi tertib menurun pula terbaliklah. Okey, tak susah pun. Alright, menurun. Jadi adik-adik kena ingat, kalau kita dah susun daripada kecil ke besar, senang saja menurun, terbalikkan je lah. Jadi 20, kemudian 19, 1, 0, negatif 1, negatif 5 dan negatif 15. Cikgu yakin adik-adik akanlah berdepan dengan banyak lagi contoh untuk tertib menaik dan tertib menurun. Tetapi di sini cikgu hanya nak sampaikan yang mana dan macam mana nak buat. Okey. Ingat kepada perbezaan sains saja. Adik-adik kena tahu dahulu yang mana nilai negatif, yang mana nilai yang lagi kecil dan mana nilai lagi besar. Daripada situ barulah adik-adik boleh buat tertib menaik dan tertib menurun. Okey, jadi itu sahaja untuk video cikgu kali ini. Kalau ada apa-apa masalah, boleh tinggalkan komen di bawah dan sila tekan like, share dan subscribe untuk video-video yang seterusnya. Okey, nantikan video-video cikgu bahawa cikgu akan buat grup Telegram untuk adik-adik join, untuk adik-adik tanyakan soalan-soalan yang lebih lanjut. Alright, jadi terima kasih dan jumpa lagi. Bye-bye.